sementara kita menunggu masa zuhur untuk khutbah dan juga salat Jumaat, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama menghayati beberapa peringatan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengannya kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus di dunia, dan kita akan dirahmati oleh Allah pada hari akhirat. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam waktu yang ringkas ini saya ingin mengajak kita melihat kepada dua ayat daripada surah Yasin yang kita baca senantiasa dan kemungkinan ramai di kalangan masyarakat kita tak sedar bahawa ayat yang kita baca ini adalah peringatan yang sangat jelas daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah suatu azab daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak diberi lagi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum mukmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Apabila dua perkara ini telah dikenakan kepada kita, maka datang ayat yang berikutnya, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un alaihim, Allah sebut dalam surah Yasin ini, wasawa'un alaihim, wahai Muhammad, sama sahaja. A'anzartahum, sama ada kamu memberi peringatan. Siapa beri? Nabi. Nabi bertutur dengan bahasa yang paling difahami oleh manusia. Maka kalau Nabi yang mengajar pun, am lam tunzirhum, atau Nabi tak buat, la yu'minun, mereka ini tetap tidak akan beriman. Mengapa tak beriman? Sebab dua perkara depan tadi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Hadirin ini kasihlah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung sedalam-dalamnya, kerana surah ini surah yang kita baca sama. Orang sambut Maulid ni pun saya dah pusing banyak tempat, tentatif sebelum upacara berarak dimulakan bacaan Yasin. Maka Yasin yang kita baca ni sebenarnya daripada ayat pertama sampailah ke ayat ke-11. Ini adalah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan di dalam surah Yasin daripada sebelah ayat ni? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah raya ketika Nabi menyampaikan peringatan ataupun dakwah Islam, laqad haqqal qaul, maka benarlah kata-kata yang telah disebut
Siapa sebut? Ini Quran. Sebenarnya sebelum Allah cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga telah cerita tentang Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Lut, macam-macam Nabi, Nabi Idris dalam Quran. Di mana kaul, kata-kata itu ialah kata-kata yang pernah berlaku zaman dulu. Kita balik dalam surah Ghafir, kata ulama, ayat yang kita baca ini dalam surah Yasin adalah hubung kaitnya dalam surah Ghafir. Nak baca gitu. Apa kata-kata tersebut? Aktsaruhum, hak ramai-ramai. Sebelum Nabi bercakap tentang Islam, Nabi adalah orang yang paling dipercayai. Sehingga orang Arab tidak pernah memberi suatu gelaran yang lebih mulia daripada apa yang mereka beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin. Maka Al-Amin ini pun bercakap perkara yang sangat benar, wahyun ilahi. Apa jadi? Aktsaruhum la yu'minun. Hak ramai-ramai itu, kata Allah Ta'ala, tidak beriman. Sebab apa tidak beriman? Siapa Allah sebut aktsaruhum la yu'minun? Mari ayat yang kemudiannya tadi, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Allah kata kalau kamu mengajar atau tidak mengajar, memang mereka tak mahu beriman. Sebabnya ialah dua ayat di tengah-tengahnya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Disebabkan mereka menolak, menghindarkan diri daripada petunjuk, tidak menggunakan akal yang waras untuk melihat bukti yang terang, maka Allah kata penolakan, kebodohan itu, kesempitan pemikiran itu, dan tamuknya kepada dunia. Bukan sebab apa orang tak mahu terima agama ni, tamuk. Betul kan? Antara nak makan goreng pisang ke nak iktikaf. Kalau kita perhati hari Jumaat kan, maka sebab apa orang tak masuk goreng pisang? Goreng pisang itu adalah dunia. Adakah kita tak tahu dalam masjid ni banyak lagi pahala? Tahu. Bal tu'thirunal hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka tamuknya kita pada dunia tadi kata Allah, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Tuan-tuan kalau nak faham ayat ni kata ulama, siapa ayat yang kita baca ni letak dua tangan di tekak. Boleh ha? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Cuba kita laraskan, tangan jadi lebih besar, maka pasti leher kita akan, kepala kita ni akan terdongak ke atas. Kalau duduk gini sama, kita boleh tengok tak jalan depan kita? Kalau kita naik motor, boleh selamat tak perjalanan? Tak selamat. Kalau kita berjalan, kita boleh tentu tak mana lubang yang berbahaya untuk kita? Tak dapat. Allah kata kami jadikan belenggu pada leher mereka sehingga mereka, kepala mereka itu terangkat. Belenggu ini ialah kinayah, satu benda yang Allah nak sebut. Belenggu itu tak ada tekak kita, tapi macam ada. Apa belenggu itu? Kebodohan, ketamukan kepada dunia yang duk terikat tekak kita sampai terakat. Kalaulah ada belenggu di leher, maka orang tak akan berjalan dengan lurus. Begitulah bila kebodohan itu telah menebak tekak kita ni, kita tak akan melihat lagi petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Orang beritahu antara menyambut maulid dengan menyambut risalah. Menyambut risalah itu lebih besar. Kerana tidak menyambut kelahiran Nabi tidak membawa kepada kekufuran, tapi tidak menyahut risalah membawa pada kufur. Tak faham.
Dia tetap nak buat juga, tak salah kata ulama, tapi mengapa ditinggalkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jadi gini? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlal. Tu Yasin. Berapa ramai orang baca Yasin dalam keadaan dia tetap dalam melakukan kebatilan. Wal-iyadzubillah. Berapa ramai orang bersyukur di atas perkara yang dibenci oleh Allah dengan membaca Yasin. Contoh, seorang ni dia bekerja besar, akhir sekali dia dapat satu pengetahuan baru bahawa kerja sendiri mungkin lebih besar pendapatannya. Dia pun menceburi satu bidang yang dinamakan sebagai ejen insurans. Alhamdulillah pendapatan dia besar. Lama kelamaan dia pun mula sedar dengan ada sedikit wa'yul islami, dia pun mula mari ke rumah-rumah Allah. Bila dia mari, dia diberitahu bahawa perniagaan itu dibenarkan oleh syarak, tetapi Allah mengharamkan riba. Masa tu dia punya pendapatan bulanan sudah hampir 20,000. Maka diberitahu bahawa tuan, perniagaan tuan ini untung, tetapi tuan tidak tahu selama ni bahawa Allah mengharamkan riba. Maka hari ini dengan pengalaman yang ada, berubahlah jawapannya spontan. 20,000 bukan kecil. Nak tinggal 20,000 bukan kecil. Bahkan dia pernah juga menganjurkan lepas yang diketahui dengan pendapatan sedemikian, ucap selamat dengan memanggil orang kampung membaca Yasin. Tuan-tuan, inna ja'alna fi a'naqi. Maknanya ayat ni kata ulama berdasarkan apa yang Allah nak beritahu. Walaupun dia membaca Al-Quran, sedangkan Quran itu hudal lil muttaqin, tapi belenggu tak dia ada, dia tetap tak faham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak? Membaca Quran, melihat amaran Allah, mendengar penjelasan, tak berubah. Sebab apa? Belenggu saat dia telah terikat. Belenggu telah terikat. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Wal-iyadzubillah. Inilah ayat yang kita baca semua tiap-tiap malam Jumaat. Berapa ramai orang yang membaca Yasin ini tidak gemar kepada Islam. Tidak gemar kepada Islam yang disebut oleh Allah kafah, bukan sembahyang, puasa, zakat, haji saja, tetapi Islam itu kafah, kesemuanya apa yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, hadirin dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Lalu dia tetap menolak juga. Bila dia menolak juga, Allah pun kata aku tambah lagi. Keseksaan itu sebenarnya ini azab daripada Allah. Tidak mendapat petunjuk Allah adalah azab. Kerana orang yang tidak mendapat petunjuk Allah adalah tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita baca surah Al-Mulk, kita jumpa satu ayat. Fasuhqal li ashabi as-sa'ir. Maka tidak layak lagi rahmat bagi orang yang telah terhumban ke dalam neraka jahannam. Tak ada. Itu azab. Allah pun kata wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum. Allah baca surah Yasin, ambil dua keping Kaabah. Bila Allah kata min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda, tuan-tuan letak depan dan belakang. Adakah kita boleh melihat ke depan? Takkan mampu melihat lagi. Tadi boleh juga tengok ke atas. Sekarang ni tak ada dah, dinding terus. Fa arsyainahum, ambil pula tangan letak di atas mata. Apa terjadi? Zulam, kegelapan. Walaupun kita duduk dalam cerah, bila kita tutup mata kita zulam, dia serta merta jadi gelap.
fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Masa tu langsung dia tidak melihat lagi kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mari ayat lepas tu, sawaun Muhammad, kalaulah mereka ini benar-benar memilih kebodohan mereka, hawa nafsu mereka, ketamukan kepada dunia yang mereka nak, sama sahaja Muhammad. A'anzartahum, sama ada kamu yang mengajar mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak mengajar mereka. Kamu mengajar ke, kamu tak mengajar ke, sawa, kata Allah, sama ya. La yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Allahu Akbar. Inilah yang kita baca juga di awal surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebab apa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Allah letak penutup atas mata, letak penutup atas telinga. Dia jadi tak dengar kebenaran. Yang dia dengar hanyalah hasutan-hasutan syaitan. Di atas hati pula adanya penutup, menyebabkan dia terkunci daripada nak tengok, nak dengar, apatah lagi nak berfikir di atas apa yang dia lihat. Maka mereka ini, kata Allah, lahum azabun azim, bagi mereka itu azab yang amat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca dan mengulangi bacaan Yasin, lihatlah kepada amaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari ini kita sedang melihat kebodohan, ketamukan kita kepada dunia kadang-kadang telah menyekat kita daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk yang pertama kita berubah hari ini, bagi orang yang masih berada di luar daripada masjid, Allah berfirman, idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Orang yang berniaga dan orang yang membeli, Allah kata apabila diserukan kepada kamu azan, orang yang sedang duduk dalam kereta, orang yang masih berehat, bila diserukan azan, jawablah seruan dan tinggallah jual beli. Kena stop serta-merta, kerana ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan dunia yang sementara itu menjadi penghalang, kerana itulah maksud yang kita baca di dalam surah Yasin. Cukup setakat ni dulu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil istifadah daripada beberapa ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pula melapangkan dada kita untuk memahami perintah-perintah dan larangannya di dalam Al-Quran. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.